Assalamualaikum dan salam hormat. Video pembentangan ini adalah pembinaan bahan pembelajaran digital berdasarkan model Azure bagi tugasan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Kami daripada kumpulan Kuliah G di bawah bimbingan Dr. Muhammad Ehsan. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Saya Nevi Vita. Saya Wahyuni binti Muhammad Yunus. Saya Lim Fui. Saya Kasniawati binti Surabi. Pertama sekali, saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. Bagi RPH kami memilih reka bentuk dan teknologi sebagai mata pelajaran kami. Topik yang kami pilih adalah daripada topik RBT tingkatan 2, bab 2.0 iaitu aplikasi teknologi. Standard kandungan adalah 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Untuk bahan bantu mengajar, kami menggunakan komputer, proyektor LCD, dan laman web Edpuzzle. Bagi set induksi, guru menayangkan klip video tentang peralatan elektronik yang menggunakan mikro pengawal dan mikro pemproses. Dan seterusnya, guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan video yang ditayangkan dan menerangkan definisi mikro pengawal serta mikro pemproses. Seterusnya, guru memberi pautan kepada murid agar murid dapat melayari laman web Edpuzzle. Kemudian, pelajar menonton video penerangan MOOC sambil menjawab soalan di setiap titik perhentian. Kemudian guru memantau pelajar sepanjang pembelajaran kendiri dan MOOC melalui media Edpuzzle. Seterusnya, guru membuat turun dan mengongsi data penilaian murid berkaitan topik yang dipelajari serta membincangkan soalan yang sukar dalam kelas. Dan refleksi pengajaran adalah sesi pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif yang diingini. Kita teruskan lagi dengan aplikasi model Azure bagi pembinaan bahan pembelajaran digital kami. Model Azure merupakan model reka bentuk pengajaran yang digunakan untuk merancang penggunaan media dan bahan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam model ini terdapat 6 langkah. Langkah pertama iaitu A untuk analisis learner ataupun analisis pelajar. Guru menganalisis pelajar berdasarkan aspek-aspek berikut, iaitu ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan sedia ada dan gaya pembelajaran. Kumpulan sasaran kami adalah pelajar tingkatan 2 Orange di Sekolah Tinggi Cina Sabah yang terdiri daripada 37 orang pelajar. Pelajar kelas ini didapati sangat aktif dan kurang fokus jika hanya duduk diam dan mendengar sahaja. Berdasarkan pengalaman pengajaran sebelum ini, mereka mahir dan berminat menggunakan media Kahoot dan kursi. Justru itu, didapati gaya pembelajaran mereka adalah berasaskan teknologi dan melalui media gamifikasi. Seterusnya adalah huruf S. S pula merujuk kepada state objectives atau nyatakan objektif. Objektif ialah suatu pernyataan yang spesifik tentang kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran tersebut. Objektif pengajaran dan pembelajaran berdasarkan RPH kami adalah di akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses serta memberikan 2 contoh produk yang berkaitan. S yang seterusnya pula adalah untuk select method, media and materials atau memilih kaedah, media dan bahan. Pertama sekali, guru hendaklah memilih metode atau kaedah yang paling bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Kemudian, guru akan memilih media seperti gambar, audio, video atau laman pembelajaran atas talian.
Seterusnya, guru akan memilih, mengubah suai, atau menghasilkan sendiri material atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas. Bagi kelas ini, metode atau kaedah yang dipilih adalah pembelajaran kendiri berpusatkan bahan dan Massive Open Online Course, yaitu MOOC. Media yang digunakan pula adalah laman Edpuzzle yang memerlukan komputer dan capaian internet. Material atau bahan pengajaran dan pembelajaran pula adalah berdasarkan video MOOC yang disediakan oleh saya sendiri yang diupload ke YouTube bagi topik reka bentuk elektronik. Seterusnya, you pula merujuk kepada Utilize Media and Materials atau penggunaan media dan bahan. Bagi memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran, media dan bahan terlebih dahulu hendaklah dikaji, disediakan, disemak dan pratonton sebelum digunakan di dalam kelas. Okey, seperti yang kami maklumkan tadi, media yang kami pilih adalah laman Edpuzzle. Okey, jom kita semak media dan bahan yang akan digunakan di dalam kelas nanti. Dalam laman Edpuzzle, terdapat banyak pilihan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada mengikut topik yang dipilih. Bahan pengajaran kami adalah video pengajaran yang dihasilkan oleh guru RBT, Cikgu Lim Fu-Yi, yang diupload dalam YouTube dan dipautkan di laman Edpuzzle. Okey, nampak tak titik-titik ni? Titik ni adalah titik perhentian yang mengandungi soalan berdasarkan bahan video pengajaran. Okey, sekarang jom kita semak dan pratonton media dan bahan yang akan digunakan dalam kelas nanti. Bab baru ini adalah reka bentuk elektronik. So, kita mesti tahu apakah definisi reka bentuk elektronik. Mikro pengawal ialah mikrokomputer dalam satu chip tunggal. Okey. Berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey. Contoh papan mikro pengawal. Okey. Okey, nampaknya media dan bahan ini sedia untuk digunakan bagi mata pelajaran RBT topik reka bentuk elektronik. R pula bermaksud require learner participation atau memerlukan penglibatan murid. Guru hendaklah memastikan penglibatan pelajar secara aktif bagi pembangunan tingkah laku pembelajaran yang cemerlang dalam diri pelajar. Melalui pembelajaran kendiri, laman Edpuzzle dan Massive Open Online Courses (MOOC), pelajar akan lebih fokus kerana perlu menonton video berkaitan topik dengan teliti dan di setiap titik perhentian terdapat soalan yang perlu dijawab berdasarkan video MOOC tersebut. Penglibatan pelajar adalah secara langsung dalam kelas melalui mode live atau mode assignment jika masa tidak mencukupi dalam kelas atau sebagai latihan pengukuhan tambahan bagi pelajar. Akhir sekali, I pula bermaksud evaluate and revise atau menilai dan menyemak. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dilihat sama ada kaedah, media dan bahan yang digunakan bersesuaian dengan persekitaran pelajar atau berkesan dengan kemampuan pelajar. Bagi kumpulan kami, didapati kaedah, media dan bahan yang kami pilih bersesuaian dengan keperluan pelajar. Memandangkan Sekolah Tinggi Cina Sabah terletak di kawasan bandar, maka tiada masalah capaian internet dihadapi. Terdapat juga makmal komputer dan iPad pelajar yang boleh digunakan di dalam kelas bagi memenuhi keperluan ini. Kaedah, media dan bahan ini juga didapati berkesan untuk kemampuan pelajar.
Okey, berdasarkan muat turun analisis penilaian pelajar dalam data Edpuzzle, sebanyak 32 daripada 37 orang pelajar dapat melengkapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan dengan majoriti markah yang agak memberangsangkan. Bagi bahagian refleksi, kami akan berkongsi apa yang kami pelajari sepanjang perjalanan tugasan ini. Yang pertama, melalui projek ini, kami dapat mendalami aplikasi Edpuzzle yang merupakan salah satu media pembelajaran Kediri yang lebih fleksibel dan interaktif bagi pelajar dan guru. Dan yang kedua, memberi kesedaran kepada kami akan kepentingan mempelajari dan mendalami teknologi dalam pendidikan bagi membimbing pelajar dan mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan. Ketiga, kami juga dapat meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikan teknologi dalam tugasan berkumpulan ini. Contohnya, kami menghasilkan slide dan video pembentangan ini melalui komunikasi melalui media Canva yang dikongsikan bersama. Baiklah, akhir sekali adalah kesimpulan yang kami dapati bagi menutup pembentangan tugasan ini. Terdapat dua kesimpulan, iaitu yang pertama, pada era globalisasi kini, penggunaan teknologi dapat membangkitkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, di samping dapat meningkatkan keupayaan intelek dan kreativiti pelajar. Contohnya melalui laman Edpuzzle dan seumpamanya. Kedua, guru juga hendaklah sentiasa lebih kreatif dalam memilih media dan bahan serta merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai agar dapat menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Contohnya, melalui model Azure di mana ia dapat membantu merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan menggunakan media dan bahan pada tahap yang optimal. Demikian pembentangan tugasan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.